Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Al-Fadil tuan-tuan imam yang berusaha pengusi dan juga barisan ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, jemaah datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Lebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1001 nikmat. Antaranya nikmat kesihatan. Yang mana sihatnya dalam erti kata tuan-tuan kita tidak barangkali tidak diuji dengan penyakit-penyakit yang kronik yang menyebabkan kita terpaksa ditahan di dalam wad. Maknanya kita selagi boleh duduk di rumah, boleh datang dan pergi ke masjid dan sebagainya, tuan-tuan, kita kira sihat dah tu. Ya. Kalau doktor kata pak cik tak boleh ni, kena duduk lawat, kena tahan lawat, itu maknanya kita tak sihat pada ketika itu, tuan-tuan. Sakitlah sakit ataupun dalam erti kata kita dinasihatkan makan ubat 2 kali sehari, 3 kali sehari selepas makan, sebelum makan dan sebagainya, tapi kita boleh duduk di rumah, kita sihat, tuan-tuan. Sebab apa? Kita boleh menjalani rutin kehidupan kita seharian seperti mana biasa. Kita boleh datang ke surau, ke masjid, duduk dalam halaqah ilmu dan sebagainya. Maka ini alhamdulillah satu nikmat yang besar yang tak semua orang dapat, tuan-tuan, seperti mana apa yang kita dapat. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah, tuan-tuan, Allah SWT anugerahkan kepada kita kesempatan untuk masih lagi berada dalam Syawal. Yang mana Syawal ini merupakan salah satu daripada bulan-bulan haji. Kita sebut Syawal raya, tuan-tuan, ya. Syawal ini dikategorikan sebagai bulan-bulan haji, di mana kalau zaman dulu, tuan-tuan, mereka ini seawal bulan Syawal lagi mereka telah pun memulakan perjalanan untuk menuju ke tanah suci Mekah. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan ini digelar sebagai bulan haji. Ya, di mana selepas habis saja Zulhijjah itu, maka datanglah bulan baru ataupun tahun baru Muharram. Begitu, tuan-tuan. Jadi pada dasarnya orang dulu, tuan-tuan, Syawal ini mereka dah mula membuat persiapan, atau bagi mereka yang jauh, mereka dah memulakan perjalanan mereka untuk menuju ke tanah suci Mekah bagi menunaikan fardu haji. Cuma kita zaman sekarang, tuan-tuan, kerana dengan teknologi yang kita ada kapal terbang, jadi kita cepat perjalanan kita, 8 jam, 9 jam kita sampai ke Jeddah ataupun di Madinah, tuan-tuan. Kita ada satu orang rakyat Malaysia sekarang sedang berjalan kaki dalam misi menuju ke tanah suci Mekah. Dalam TikTok tu pun ada, tuan-tuan, dia selalu update situasi dia. Apa nama saya pun tak ingat, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau jalan kaki. Sekarang dia dah bergerak dah. Nak ceritanya nak menuju ke tanah suci Mekah. Pasal apa? Dia menggunakan teknologi kaki, tuan-tuan. Dia berjalan kaki. Jadi orang yang jalan kaki ni ataupun menaiki tunggangan ni, mereka mengambil masa lama. Mereka bergerak lebih awal. Kita yang ada sekarang ni naik kapal terbang, dan masa sama sehari kita sampai, tuan-tuan. 8 jam, 9 jam kita sampai. Jadi begitulah, ya, teknologi. Akan datang kita tahulah bagaimana lagi bentuk teknologi yang ada atas muka bumi ini.
Jadi kita bila berada dalam bulan haji ini tuan-tuan, permulaan mukadimah kepada bulan haji ini menggambarkan kepada kita perlu buat persiapan bagi mereka yang tak pergi ke tanah suci menunaikan fardu haji. Maka ada satu perkara atau ibadah yang dituntut kepada mereka yang bermukim, yang mana tidak ke tanah suci Mekah menunaikan haji, iaitu ibadah korban. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlepas pandang dalam perkara ini dengan kita mengambil langkah membuat persiapan. Paling tidak kita berniat dulu tuan-tuan untuk menyertai ibadah korban bagi tahun 1444 Hijrah ini. Kita bayangkanlah Allah SWT berikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Seawal Muharram, bulan 1 lagi, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan baru ni tuan-tuan. Sekarang kita berada bulan Syawal. Kemudian kita akan melangkah beberapa hari. Kita dah melewati separuh daripada Syawal. Beberapa hari lagi kita melangkah masuk ke bulan Zulqa'dah, bulan 11. Syawal ni bulan 10 dan kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu ialah, maksud Zulhijjah tu bulan yang mempunyai haji, maknanya di situlah ditunaikan haji, tak boleh buat bulan lain. Maka di situlah tuan-tuan, bukan semua orang dapat pergi menunaikan fardu haji. Ya, maka yang tidak pergi ini mereka dituntut dalam dalam Islam, mereka dituntut untuk sebagai satu tuntutan sunnah muakkadah ataupun sunnatul ain, mana sunat bagi individu untuk melakukan ibadah korban. Tuan-tuan, ya. Sama ada tuan-tuan nak buat di tanah air atau luar negara, itu persoalan yang kedua tuan-tuan, ya. Kadang-kadang di tanah air, kadang-kadang kita terikat dengan kuota dan sebagainya, pun satu hal juga. Ya, nak masuk sini pun dah penuh, sini pun dah penuh, sini dah penuh. Yang masih terbuka di luar negara, tak apalah tuan-tuan. Sungguhnya masih lagi dikategorikan ibadah korban, walaupun dari sudut afdaliyatnya, dari sudut keutamaannya afdal di tempat di mana kita berada, di situ kita buat ibadah korban, atau negara di mana kita berada, di situ kita ibadah korban. Tuan-tuan, itu dari sudut afdalnya. Dan itu dari sudut orang yang nak melakukan ibadah korban. Dalam masyarakat kita pula ada pula orang yang terlebih pula nak buat ibadah korban, sampai orang mati pun dia korbankan, dia masuk juga ibadah korban. Sedangkan ibadah korban ini hanya dituntut bagi orang hidup saja, ya tuan-tuan. Orang yang masih hidup, dan mereka ini seorang Muslim yang sudah aqil baligh. Bagi kanak-kanak belum lagi tuan-tuan. Sebab apa? Ibadah korban ini kita lakukan ibadah itu untuk kita taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Bagi anak-anak yang kecil ini, mereka belum ada lagi tuan-tuan dia kata apa, sense, perasaan untuk itu. Mereka, kita sedang latih untuk mereka belajar beribadah. Sedang kita ni yang sudah aqil baligh, baru ni lah, mana dah sampai masanya untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi, dan kita melakukan satu ibadah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub. Maka di situlah maknanya satu tuntutan ibadah yang disebut sebagai qurban. Asal perkataan qarib, dekat. Korban itu maknanya mendekatkan satu perbuatan amalan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti mana yang dipahami oleh sebahagian masyarakat Melayu. Asal korban ini mak rempit, aksiden dia lebuh raya pun dia kata terkorban. Tuan-tuan, itu tak ada kaitan langsung. Ya. 3 remaja rempit, macam semalam tuan-tuan saya balik daripada Nilai atas highway, masa tu dalam pukul 12 malam dalam tukang tuan-tuan. Ada sekumpulan anak muda, ya. Saya berhenti sekejap kat Petronas Gambang, tambah sikit minyak tuan-tuan, ya, kereta. Kemudian jalan, nampak dia berkumpul ramai-ramai. Kemudian tiba-tiba dia pun jalan. Kemudian dia potong saya tuan-tuan. Potong, kalau cakap potong biasa tak apa, potong Superman. Ya. Pukul 12 malam tuan-tuan, potong Superman. Ya, menerak betul-betul tu. Saya kata la ilaha illallah, budak-budak muda ini kata, ya. Kita bagi lampu tinggi selamba sengih kata tak. Dia potong selamba 5-6 biji motor. Superman dah ke aksi Superman. Tak tahu apakah kepuasan yang mereka dapat. Kalau tersilap sikit tuan-tuan, ya, terus Superman tuan-tuan, bukan Superman lagi dah, ya. Mau tuan-tuan, bukan pelan-pelan. Saya dah lagi 120 pun 130, dia boleh potong lagi. Tuan-tuan bayangkanlah, ya. Tuan-tuan bayangkanlah, itu anak muda kita. Bukan mana nak khabar saya lagi laju tak, kita nak, yalah, ya.
tak ada benda malam-malam, kita lerah lah sikit tuan-tuan ni. Dia boleh menerak atas motor. Berita keluar, tuan-tuan anda kata berlaku 3 mak rempit terkorban. Tak kena langsung tuan-tuan. Korban ini satu ibadah yang dilakukan untuk sebagai satu usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang disembah, Allah Subhanahu Wa Taala. Mau okeylah, nahas okey. Jangan guna perkataan korban, sebab korban ni adalah satu kataan ibadah yang asal perkataan qaruba, dekat, qarib, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira mereka sedang menerak motor tu bukan tujuan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya tak ada kaitan langsung, tak ada langsung kaitan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takarrub ilal maut mungkin, ya, mendekatkan diri kepada kematian, itu harus tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bolehlah kita membuat persiapan, ya, untuk dari sudut keuangan. Sebab siapa yang mereka yang dituntut untuk melakukan ibadah korban ini adalah seorang yang Muslim, yang masih hidup, yang akil, balik dan berkemampuan. Disebut berkemampuan ini yang jadi isu sikit tuan-tuan. Ramai orang berkemampuan tapi dia tidak berkorban, sedangkan mereka dituntut. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Ya, barang siapa yang ada kemampuan, falam yudhi, tetapi dia tidak menyembelih korban, maka janganlah dia datang solat bersama di tempat kami solat. Sampai tahap begitu Nabi tak sudi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan orang yang seumpama ini. Dia ada kemampuan. Ya, satu dalam bab kemampuan ini kata fuqaha, ulama mengatakan siapakah yang dikatakan mampu untuk berkorban? Ialah mereka yang mana kalau dia menyertai korban atau menyembelih korban, dia tidak mengganggu perbelanjaan harian dia, sehingga dia boleh, kalau dia masuk korban, short dia punya belanja bulanan itu tuan-tuan, sampai dia terpaksa ikat puak sebulan. Ini dia anggap tak mampu. Jadi dalam masyarakat kita ini, gamaknya berapa ramai yang agaknya kalau setakat dia keluar 600-700 ringgit itu tak menjejaskan apa-apa dalam kehidupan seharian dia, ya. Macam orang boleh beli sport ring tuan-tuan, keluar 2,000 ringgit beli sport ring baru, selamba je, tak ada apa-apa jejah apa-apa kehidupan dia, biasa je tuan-tuan. Maknanya dia adalah seorang yang mampu. Sport rim tak ada, tak apa sebenarnya, memang kita beli kereta dah ada rim, ya. Ibadah korban ni sebagai satu ibadah nak menzahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kurniaan yang Allah beri kita banyak tuan-tuan. Nikmat Ramadan, nikmat Syawal, daripada nikmat sihat, nikmat bahagia, makan kenyang, ya, tidur lena, ya, hati bahagia, tenteram, aman, damai. Ya Allah, begitu banyak tuan-tuan. Kalau kita nak seladatkan sesa nikmat Allah bagi, ya, begitu banyak. Inilah peluang Allah tawarkan kepada kita di hujung tahun bulan Zulhijjah. Marilah siapa-siapa yang ada kemampuan untuk menzahirkan rasa syukur dengan menyembelih, ya, korban atau melakukan ibadah korban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita dalam tafsir, ya, juzuk Amma, juzuk yang ke-30. Seperti yang mana dalam mukadimah yang lepas kita telah menyebut tentang surah yang dimulakan juzuk Amma ini, juzuk yang ke-30 ini dengan surah An-Naba, ya, surah An-Naba. Dan surah An-Naba ini adalah surah yang membentangkan tentang topik hari kiamat, ya, tentang hari akhirat, ya, tuan-tuan, dalam bentuk gambaran yang menakutkan hati pendengar dan menggerunkan jiwa pembaca, sehingga menjadikan mereka terasa bahawa gambaran-gambaran kegerunan dan dahsyatnya sertanya kehebatan itu akan hari kiamat, hari akhirat itu seolah membaluti tubuh badan mereka. Ini surah An-Naba. Ya, Naba ni ialah maknanya berita yang sangat menggemparkan. Kita selama ni tuan-tuan mungkin barangkali kita baca Quran, ya, hari-hari kita baca Quran, tapi kadang-kadang bila kita tak baca dengan tafsirnya sekali, ya, relate kita dengan Quran itu, ya, kita baca, tapi tuan-tuan ke arah lebih memahami itu dah agak kurang. Sebab tu bila kita tengok tafsir, barulah kita nampak rupanya surah-surah yang kita baca ini, Masya Allah tuan-tuan, itulah dia apa yang Allah SWT nak beritahu kepada kita, ya. Dan surah An-Naba ini adalah tentang surah penyataan tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil akan kepastiannya.
Allah SWT mulakan daripada ayat 1. Kita cuba lihat ayat 1 hingga ayat yang ke 16 terlebih dahulu. Kerana ayat dia pendek-pendek tentang surah An-Naba ini, ayat dia tidak panjang-panjang, ayat dia pendek-pendek. Jadi kita melihat satu persatu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Yang bermaksud tentang apakah mereka saling tertanya-tanya, iaitu tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak nescaya mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari sara kehidupan, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh, dan kami jadikan untuk kamu lentera cahaya yang amat terang, yakni matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak mencurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah An-Naba ini kalau kita lihat dari sebab asbabun nuzul, sebab diturunkan surah ini pada ayat yang pertama. Surah An-Naba ini, untuk makluman kita bersama tuan-tuan, dia adalah surah yang ke-78 daripada 114 surah kesemuanya daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini, kalau orang tanya ada berapa surah, semua sekali ada 114 surah. Jadi surah An-Naba ini duduk pada surah yang ke-78. Ya. Baik. Menurut Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim yang mengambil sumber daripada Al-Hasan Al-Basri, bahawa ayat ini diturunkan ekoran perutusan Nabi SAW sebagai Rasul. Apabila Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, mereka saling bertanya sama mereka. Jadi mana masyarakat di sekeliling ketika itu tertanya-tanya sesama mereka. Sebab itu setelah itu Allah pun menurunkan ayat tentang apakah mereka saling tertanya-tanya, anin naba'il azim, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ini disebut berdasarkan dalam tafsir Ibn Jarir, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dilihat dan urasan dan juga tafsir berkenaan dengan ayat-ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menolak dengan keras kedegilan orang-orang kafir musyrikin yang tidak beriman pada hari kiamat, yang digambarkan melalui beberapa pertanyaan tentangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 1 hingga 3 seperti mana kita bacakan sebentar tadi, iaitu tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang dahsyat, berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Jadi ayat ini menyatakan apakah yang telah menjadi bahan pertanyaan orang-orang kafir musyrikin Mekah itu dan lain-lainnya sesama mereka. Allah menjawab pertanyaan ini dengan berkata, mereka tertanya-tanya tentang berita yang perkhabaran yang besar
Iaitu satu perkhabaran itu dianggap besar apabila ia mengandungi berita yang penting. Berita penting di sini dinyatakan oleh Allah SWT sebagai berita yang boleh menggentarkan jiwa. Ia telah menimbulkan perselisihan antara mereka yang mendustakan dan mereka yang meyakini akan kebenarannya. Antara mereka yang kafir dan mereka yang mukmin. Berita besar dan penting itu ialah berita tentang hari kebangkitan selepas seseorang itu meninggal dunia. Ini cerita tentang hari Qiyamah. Qiyamah ni ialah hari kebangkitan. Qiyam itu bangun, bangkit, tuan-tuan. Sebab itu hari akhirat ini dia ada banyak nama. Diberikan dengan nama Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, di mana semua manusia yang telah mati dan dimatikan ketika itu, dan sebelum datangnya hari kiamat ini, kita tahu bahawasanya berlaku tiupan sangka kala ataupun nafkhah al-ula, sangka kala yang pertama, iaitu tiupan yang mematikan. Saat ditiup oleh Israfil akan sangka kala ini, maka semua makhluk mati. Bahkan disebut dalam kitab bahawasanya semua para malaikat pun turut sama, tuan-tuan. Sehinggalah Israel, malaikat yang mencabut nyawa, tuan-tuan, ditugas dia bila ditiup sangka kala ini, Israel ni kerja dicabut nyawa. Dan dia telah mencabut semua nyawa. Dan dia pun maklumkan kepada Allah SWT bahawa tidak ada lagi yang hidup di alam ini. Maka Allah pun bertanya kepada kepada Israel, apakah kamu bukankah aku pernah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup. Bila sebut setiap yang hidup, apa saja yang hidup, tuan-tuan, dha'iqatul maut, mereka ini akan merasai kematian. Maka sedarlah Israel ketika itu bahawasanya dia juga patut mati. Masa itulah dia tahu betapa sukanya, tuan-tuan, untuk berpisah dengan kehidupan. Maknanya bila dicabut nyawanya sendiri. Israel atau kita dalam hadis disebut malakul maut. Israel ni tidak ada dalam hadis, tuan-tuan, disebut dalam kitab-kitab samawi yang lain lah. Antaranya dalam agama Yahudi disebut Israel, tuan-tuan. Kita jadi tak salah kerana mereka juga terdiri daripada golongan agama samawi juga pada asalnya. Dalam hadis Nabi hanya menyebut malakul maut, malaikat maut, tuan-tuan. Jadi ketika itulah bila dah tak ada, antara apa disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, antara lain disebut, tuan-tuan, bumi ini dibiarkan sepi selama 40 tahun. Tak ada apa-apa kehidupan. Selepas nafkhah al-ula, tiupan sangka kala yang pertama, semuanya masa ketika itu bintang-bintang berguguran, gunung ganang berterbangan macam kapas. Tuan-tuan bayang, ambil kapas, tiup. Macam mana, tuan? Itulah gambaran gunung ganang. Gambaran gunung ganang yang kita tengok kukuh, tuan-tuan, berterbangan seperti kapas ditiup angin. Dahsyat tak dahsyat, gempa tak gempanya hari akhirat itu. Jadi setelah berlakunya itu, maka semua bumi ini dibiarkan sepi selama 40 tahun. Alam ini sepi, tuan-tuan. Kemudian Allah SWT diriwayatkan membangkitkan Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Dia melihat bagaimanakah alam ini, mula manusia ini dibangkitkan. Kemudian dihidupkan Israfil, malaikat yang meniup sangkakala ini, untuk ditiup sangkakala kedua. Nafkhah as-saniyah. Jadi tiupan sangkakala yang kedua inilah yang menghidupkan. Masa itu saat ditiup sangkakala, maka semualah yang hidup atas muka bumi, yang mati ini dibangkitkan daripada kalangan manusia, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke akhir zaman saat berlakunya kiamat itu. Cuma kita, tuan-tuan, gambaran berlaku kiamat ini antara lain ialah keadaan di mana bila mana tak ada lagi manusia sebut nama Allah atas muka bumi ini, maka saat itu berlakulah kiamat. Kita alhamdulillah, tuan-tuan, kita masih lagi di sana dan di sini orang menyebut nama Allah, bahkan kita zikir dengan zikir Allahu Akbar dan sebagainya, azan berkumandang di sana dan di sini, masih ada lagi ungkapan Allah itu disebut atas muka bumi ini. Baik. Jadi
menceritakan tentang hari kebangkitan ini, maka antara lain itu kiamat akhirat itu sendiri dinamakan sebagai yaumul qiyamah. Selain juga dinamakan sebagai yaumul ba'ts, hari diutuskan atau dibangkitkan juga. Al-ba'ts itu ialah hari dibangkitkan. Juga digelar sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Yaumul mahsyar, hari manusia dihimpunkan di padang yang mahsyar tempat himpunan. Padang mahsyar ni adalah padang himpunan yang begitu luas, bermula pada manusia zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman akhir berlakunya kiamat itu, tuan-tuan. Yaumul apa lagi tuan-tuan, ya? Yaumul jaza, hari diberi pembalasan. Ya. Hari manusia diberi pembalasan. Dan berbagai lagi nama-nama tentang apa kiamat itu ataupun akhirat itu bagi menggambarkan situasi, ya, situasi hari tersebut. Baik, jadi di kalangan mereka yang tidak beriman, mereka tak percaya tentang hari kiamat ini, ya. Mereka bahkan ada di kalangan manusia ini, dia percaya bumi ini akan reincarnation, maknanya penjelmaan kembali, macam dipahami oleh setengah orang, tuan-tuan, dalam agama lain. Ya, kalau orang baik, kalau dia mati, dia akan dilahirkan semula sebagai manusia. Kalau dia jahat, dia mati, dia akan lahir jadi binatang dan sebagainya. Dan itulah maknanya dia ada reincarnation, penjelmaan kembali. Kita dalam Islam tak mati, tuan-tuan, kita tunggulah di alam barzakh sehingga hari kita dibangkitkan di mahsyar, di akhirat kelak. Itu tempoh dia. Ini beza dia, tuan-tuan, ya. Baik. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut kata-kata mereka sebagai antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat 37, bermaksud kehidupan itu tidak lain melainkan hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan lagi. Maknanya, tuan-tuan, mereka menafikan. Mereka kata dah mati ya. Dan ini dipahami oleh masyarakat manusia ketika itu. Maka didatangkan kepada mereka ini Nabi Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang perlunya kita kembali beriman kepada ajaran yang benar. Kerana satu hari nanti kita akan mati dan kita akan dibangkitkan di mahsyar kelak dan akan dihitung amalan kita. Ketika itulah barulah manusia timbulnya apa disebut sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Manusia menyesal ketika itu. Kalau di dunia itu dulu, ya, nanti di ayat-ayat yang di belakang nanti, tuan-tuan, ya, manusia ayat-ayat penyesalan demi penyesalan, ya, ada yang minta dengan Allah, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah macam dulu. Maknanya dia nak duduk dalam kubur je, tak nak dibangkitkan. Tuan-tuan, dalam surah yang lain Allah SWT gambarkan bagaimana, tuan-tuan, antaranya Allah menceritakan tentang golongan yang bersalah ini, yang berdosa ini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalau kamu melihat orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa itu, mereka saat dibangkitkan di mahsyar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka kerana takut dan malu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Seraya berkata, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Allah SWT, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami dah nampak ya Allah, wa sami'na, dan sekarang kami dah dengar ya Allah, farji'na, tolong kembalikan semula kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal salih ya Allah. Masa itu menyesal. Mereka minta izin dengan Allah, minta balik semula ke dunia, sedangkan dunia dah tak ada ketika itu, tuan-tuan. Mana dah kiamat, dah akhirat. Farji'na, tolong kembalikan semula kami ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal saleh ya Allah. Kami nak solat, kami nak puasa, kami nak berkorban, kami nak berzakat, kami nak pergi haji, kami nak bersedekah, kami nak baca Quran, kami nak berbakti kepada kedua bapa kami nak berbakti dengan amal soleh, kami nak bantu masyarakat dan berbagai-bagai segala amal soleh ketika itu, tuan-tuan, tergambar dalam pemikiran mereka. Yang masa hidup dulu di dunia, mereka tahu tu okey, bagus, tapi mereka tak buat. Ya.
Nampak orang ke masjid tegur. Masjid tak imak, tegur je. Tuan-tuan. Dia dah. Ini tuan-tuan. Nampak orang sedekah, tak apalah, dia ada duit. Padahal dia pun ada duit juga. Ini situasi yang berlaku. Ya. Na'mal salihan. Ya Allah, kami sekarang nak buat amal salih, ya Allah. Kenapa ketika itu mereka minta dengan Allah nak buat amal salih? Maka ketika itu kata mereka dalam keadaan malunya mereka dengan Allah, ketika itu mereka kata apa? Inna muqinun, ya Allah, sesungguhnya sekarang kami dah yakin, ya Allah. Sekarang kami dah yakin, ya Allah. Dulu di dunia dia tahu tapi tak yakin. Sebab itu tak buat. Kita alhamdulillah tuan-tuan yang datang ke masjid ni, mikmarah ke rumah Allah ni, tuan-tuan yakin bahawa saya di sana ada ganjaran yang disediakan bagi mereka yang beriman ini. Ya. Kalau tak yakin, tuan-tuan tak kisah je. Orang pergi masjid, pergilah. Ya. Orang nak sembahyang Jumaat, pergilah. Kita yakin tuan-tuan akan kelebihan. Tuan-tuan bayang macam kisah yang saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan. Ya. Bagaimana Syekh Ubaidillah Al-Qawariri, ya. Satu ketika tuan-tuan dia terlepas solat Isyak berjamaah, tuan-tuan. Kerana dia ditangi tetamu pada ketika itu. Jadi lepas itu tamu balik, dia pun segera pergi ke masjid. Dapati orang di masjid dah habis. Tak ada dah. Orang dah Jumaat dah balik dah. Maka dia lari ke masjid lain. Nak buat juga cari kuat ada macam ibarat kita ni, kejar ke Masjid Syakirin pula. Masjid Tarik dah balik. Pergi ke Masjid Syakirin, pergi ke pakar dulu kuat ada ada lagi pun dah habis. Pergi ke Syakirin pun dah habis juga. Kejar ke Masjid Kebadan pun dah habis juga. Dia kata ada setengah masjid ni kan lambat sikit, ada yang cepat sikit tuan-tuan. Sehingga dia dah penat, orang beritahu tak ada dah, semua orang dah balik bagus dah. Orang kata, jadi dalam keadaan penat dia balik semula ke rumah. Maka apa yang dia buat tuan-tuan? Dia kata dia rugi tak dapat solat berjemaah. Dia ulang solat Isyak tuan-tuan sebab 27 kali. Kenapa? Nakkan ganjaran pahala 27 kali darjat solat berjamaah. Tuan-tuan bayangkanlah sembahyang Isyak 27 kali. Berapa rakaat semua sekali? 27 kali 4. 108. Jen sikit matematik tuan-tuan ya. Petang-petang hari ni dah 108 rakaat ya. Betul je Zul? 108. 108 rakaat tuan-tuan. Kita tarawih 8 rakaat pun rasa penat dah ya. Nak buat 20 pun belum tentu. Ni 108 rakaat tuan-tuan dia buat. Beri salam dia bangun balik. Buat 4 rakaat lagi. Beri salam, bangun lagi 4 rakaat. Sebanyak 27 kali diulang solat Isyak. Setelah selesai ulang yang ke-27 tu, yang habislah rakaat 108 tadi, tuan-tuan, dia pun penat ya. Bukan sikit-sikit tuan-tuan ya. Penat, dia pun terbaring atas tikar sejadah dia. Dan dalam tidurnya itu tuan-tuan, dia terlelap itu, dia bermimpi dia menunggang satu kuda. Yalah zaman itu orang naik kuda tuan-tuan. Kalau zaman sekarang mungkin naik motor lah, kemaknya naik kereta ya. Zaman itu kuda. Jadi dia mimpi dia begitu. Dia dah naik kuda tu, dia tengah naik kuda ni, tiba-tiba dia nampak sekumpulan geng-geng yang biasa jemaah masjid sama-sama dengan dia. Ya. Naik kuda juga, potong dia tuan-tuan. Lari main kuda tu, makin lagi dia tinggal belakang. Dan sekali orang belakang kata, tak payahlah. Awak ulang semayang sampai 27 kali. Awak takkan dapat sama menandingi kami yang semayang berjemaah sekali tadi. Dia kata, kenapa? Sebab awak semayang sendiri. Entah semayang sendiri. Makna tuan-tuan, semayang sendiri kalau ulang 27 kali sekalipun takkan sama dengan solat berjamaah dengan imam. Begitu sekali tuan-tuan. Rupanya dia tersedar terus daripada tidurnya, terlelap ni tadi tuan-tuan. Maka lepas pada itu dia sangat menjaga tentang waktu solat berjamaah. Sampai begitu tuan-tuan. Orang para al-arif billah ni tuan-tuan, orang yang mereka memang nak buat amal ibadahkan Allah ni tuan-tuan. Sampai begitu sekali. Terlepas satu peluang ulang 27 kali, kita tak apalah, guna ke pula dah terlepas kita. Kita biasa kita tak kisah je tuan-tuan. Mereka sampai begitu sekali. Ya. Maknanya walaupun Nabi sebut 27 kali ganda solat berjemaah itu, tapi kalau kita buat juga, tapi buat sendirian, dia tak akan dapat menyamai yang real punya jamaah. Begitu sekali tuan-tuan ya. Baik. Jadi begitu tuan-tuan. Akhirnya manusia ini menyesal, minta dengan Allah SWT balik semula ke dunia.
masa itu inna muqinun, sekarang kami dah yakin ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka nampak betapa bahagianya orang yang beriman ini, dan mereka nampak betapa sengsaranya orang yang kufur atau orang kafir ini. Ketika itu absarna, kami dah nampak, wasami'na, kami dah dengar ya Allah. Tuan-tuan, ini situasi. Sebab itu akhirat juga dinamakan sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Manusia akan menyesal. Bahkan dikata orang yang beramal ibadah pun menyesal, tuan-tuan. Menyesal bukan erti kata apa menyesal sebab seperti mana menyesal ni mereka yang kufur, mereka yang tidak beriman, tapi mereka menyesal kalaulah beginilah nikmatnya Allah nak bagi pada kami, kami sanggup buat lebih lagi daripada apa yang kami buat sekarang. Tuan-tuan, sampai tahap begitu. Maknanya bila mereka dapat akan kenikmatan syurga itu, bayangkan syurga ni tuan-tuan. Ya. Setengah riwayat 500 tahun perjalanan, setengah riwayat 700 tahun perjalanan. Dia punya wangi dah bau dah. Kita hidup tak 60 tahun punya perjalanan pun tak bau lagi, orang kata tuan. Ni syurga ni punya nikmatnya, bau dia pun dah nikmat. Nak cerita tuan-tuan, 500 tahun perjalanan tak sampai lagi tu, 500 tahun lagi nak sampai tu. Dia punya wangi dah bau dah. Keharuman ni, kenikmatan ni, bau syurga itu. Bayangkan tuan-tuan kalau duduk dalam syurga macam mana. Nak cerita tu, keadaan tempat yang wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas, tak tercapai di pemikiran manusia akan nikmat syurga ni, kata Allah SWT dalam hadis kursi. Dalam pada itu tuan ada manusia buat tak kisah je, orang kata apa tak padahal je, tak ada hal lah, kata dia. Ni tuan-tuan, akhirnya penyesalan demi penyesalan berlaku ketika itu. Ini gambaran mahsyar, ya. Jadi dan dalam surah Al-Jathiyah Allah SWT berfirman ayat ke-30 yang bermaksud kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Ini kata orang kafir, kami hanyalah menduga-duga sahaja dan kami sedikit pun tidak meyakini. Orang kafir kata kamu tak tahu benda kiamat tu. Tuan-tuan bagi balik macam itulah. Benda kiamat ni sebenarnya kamu tak tahu naun tentang pasal kiamat ni. Bahkan kami pun sikit tak meyakininya. Maknanya mereka tak percaya akan kiamat. Tuan-tuan nak cerita mendustai hari kiamat ni tidak semesti memadai sekadar kita kata, bukan hanya sekadar kita menafikan entah ya tidak kiamat. Kadang-kadang tuan-tuan dari sudut perbuatan kita yang menyebabkan kita akan diazab pada hari kiamat itu pun dah menggambarkan bahawa kita mendustai hari kiamat. Contoh orang yang melakukan dosa, bab mencuri tuan-tuan, tabung masjid. Ini tengah viral banyak tuan-tuan. Video-video CCTV menggambarkan masjid-masjid yang dicuri dan sebagainya. Bahawasanya si pencuri ini akan diazab, diseksa tuan-tuan, dihukum. Bukan sekadar di akhirat, di dunia pun lagi dah salah. Tapi mereka buat apa tuan-tuan? Mereka curi juga. Pasal apa? Seolah-olah mereka tidak mengimani tentang hari pembalasan. Mu tahu tak, mu curi ni akhirat besok kamu akan dibalas. Tapi dicuri juga, seolah-olah macam mereka ini mendustai akan berlakunya hari pembalasan di akhirat kelak. Yaumul jaza, hari pembalasan itu. Ini tuan-tuan. Sama juga orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, berjudi, berzina, minum arak, ya, makan rasuah dan sebagainya. Tak semestinya mereka menafikan akan hari kiamat, tapi perbuatan mereka itu yang seolah-olah menafikan hukuman di hari kiamat, menggambarkan seolah mereka itu golongan yang mendustai hari kiamat. Ini tuan-tuan cerita, ya. Maknanya tak payah sebut pun, tapi dengan perbuatan, dengan seorang itu melakukan dosa, dia tak semayang contohnya, dia dengan sengaja tak nak semayang, seolah-olah dia mendustai tentang hari kiamat. Pasal apa? Allah beritahu dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, hatta orang semayang pun akan diseksa tuan-tuan, diazab. Neraka wail bagi orang bersemayang. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang mana dalam solat mereka itu mereka lalai. Mana semayang lalai pun akan diazab, apatah lagi kalau tak semayang. Dahsyatnya tuan-tuan. Nak semayang bukan sekadar buat-buat je tak, tapi buat sungguh-sungguh. Kerana dia adalah tiang agama. Macam ini tuan-tuan. Kenapa semayang dikatakan sebagai tiang agama tu? Punya kuat tak kuat? Islam ni didasari dengan 5 asas. Pertama, syahadah. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kelima, haji ke Baitullahil Haram.
bagi siapa yang ada kemampuan, man istata'a ilaihi sabila. Ya, ibarat ini tuan. Kalau botol air ni kita katakan Islam, tuan-tuan tak pergi haji, kuat lagi tak air ni? Masih lagi kukuh, tuan-tuan. Maknanya kalau orang tak pergi haji, Islam ni masih lagi tertegak, boleh lagi, tuan-tuan. Maknanya kerana dia melibatkan kemampuan. Barangkali kota tak cukup dan sebagainya, itu tak. Baik. Satu orang yang tak berpuasa, tuan-tuan, mungkin disebabkan sakit, demam ataupun uzur dan sebagainya. Walaupun dia tak puasa, tuan-tuan, maka Islamnya masih lagi boleh berdiri teguh tak? Masih lagi boleh gagah, tuan-tuan. Masih lagi mana boleh kukuh lagi. Seorang yang tidak bayar zakat, barangkali dia bukan orang yang layak bayar zakat, tapi layak timur zakat. Maka kalau tiga ni pun tak ada lagi, dia tak dapat melaksanakan, tuan-tuan, masih lagi kukuh dalam Islam ni. Tapi bagaimana tentang solat, tuan-tuan? Kalau saya buka jari ni, agak apa yang berlaku, tuan-tuan? Orang yang tak ada solat, dia hanya ada syahadah seperti itu, maka agama diruntuh, tuan-tuan. Itu nak gambarkan peranan solat itu yang digelar sebagai imaduddin, tiang agama. Yang orang lebih kurang semayang, padahal semayang bukan lama syarat, tuan-tuan. Ya. Ramadan baru ni ramai yang boleh puasa penuh, tapi semayang penuh belum tentu. Puasa penuh habis 30 hari gitu, tuan-tuan. Ya. Zuhur asar belum tentu dia solat. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Sedangkan semayang tu tiang pada agamanya. Tiang imaduddin. Sebab itu orang yang meninggalkan sesuatu yang fardu dalam hidupnya, tuan-tuan, sebenarnya dia mendustai akan hari akhirat. Kenapa? Dia tahu bahawasanya orang yang tak solat ni, tuan-tuan, agama itu telah pun roboh. Man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Maknanya agama dia telah pun runtuh, tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan faslu bainal kufri wal iman, pemisah antara kufur dan iman seseorang itu tarkus salah, meninggalkan solat. Orang yang dikatakan beriman, dia kena solat, tuan-tuan. Kalau dia tak solat, itu maknanya sama ada dia duduk di sebelah golongan kufur tadi, seperti mana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Nabi kata apa? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia telah kufur secara terang-terang. Nabi sebut, tuan-tuan. Jadi jangan buat ikut dan buat sembahyang. Tapi ramai orang buat tak kisah, tuan-tuan. Jadi mana sebenarnya mereka yang meninggalkan solat ini adalah mereka yang tuan-tuan yang tidak mempedulikan tentang hari kiamat, bahkan seolah-olah mereka mendustai hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itulah hari yaumul jaza, hari pembalasan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dalam menafsirkan An-Naba'il Azim, berita yang besar ini, Mujahid berkata perkhabaran yang besar itu ialah Al-Quran. Sebagian mufassirin mengatakan bahawa yang dimaksudkan An-Naba'il Azim itu ialah Al-Quran. Namun Ibn Katsir berkata ia adalah hari kebangkitan selepas kematian, dengan bersandar ke firman Allah alladzi hum fihi mukhtalifun, iaitu hari yang mereka bersisih tentangnya. Itu ayat 3 daripada surah An-Naba. Sementara Imam Ar-Razi pula mengata, Fakhruddin Ar-Razi berkata berita yang besar di sini adalah berita mengenai hari kiamat. Jadi pandangan Ar-Razi ini boleh diterima sebagai pandangan yang lebih tepat. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, untuk membincangkan tentang surah An-Naba ini, kita akan perpanjangkan perbincangan kita pada halaqah-halaqah yang akan datang, insya-Allah, dengan tujuan, tuan-tuan, kita baca Quran, kita faham apakah isi kandungnya dan juga tafsirannya, untuk menjadikan kita lebih menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT dan juga ketakwaan kita kepadanya, insya-Allah. Yang baik kepada Allah SWT, yang kurang, yang taif, kelemahan di saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.